Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan tutorial 1 yang akan membentangkan tentang tajuk hak isteri dalam isu pasangan tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Dan kami akan membentangkan tajuk ini pada minggu ini, iaitu minggu ke-14. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama iaitu Muhammad Ikmal Ahmad Samsudin, dan yang kedua Muhammad Amir Alif bin Jamaluddin, dan yang ketiga Muhammad Izzuddin bin Ibrahim. Antara isi kandungan pembentangan kami adalah: yang pertama, konsep hak; yang kedua, konsep nafkah; dan yang ketiga iaitu isu pasangan tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Yang pertama adalah definisi hak. Apakah itu hak? Hak dari segi bahasa ialah benda, kebenaran atau kuasa atas sesuatu atau berbuat sesuatu dan ianya ditentukan oleh undang-undang, agama, adat istiadat dan lain-lain. Dari segi istilah pula, hak ialah sesuatu yang dapat dipunyai atau dikuasai, baik yang berupa benda maupun perbuatan. Dan kewajipan ialah sesuatu yang perlu diberikan, baik yang berupa benda maupun yang berupa perbuatan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 228 Al-Quran, Allah telah berfirman yang bermaksud, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini kita dapat lihat bahawa Allah menitikberatkan hak dalam perkahwinan. Oleh itu, terdapat beberapa hak yang wajib suami tunaikan kepada isterinya berdasarkan nas Al-Quran dan hadis Nabi. Dan antara haknya ialah seperti hak mahar, nafkah, hak mendapat jalan baik, hak mendapat bimbingan dan pendidikan, komunikasi yang baik, keadilan bagi yang berpoligami, serta hak ke atas harta sepercarian. Dalam perkahwinan, terdapat beberapa hak isteri dalam perkahwinan yang perlu diketahui oleh pasangan yang berkahwin. Yang pertama adalah hak mahar ataupun mas kahwin. Mahar adalah pemberian wajib suami kepada isteri dengan sebab berkahwin. Dianya merupakan hak mutlak bagi isteri. Untuk yang kedua iaitu hak nafkah. Hak nafkah terdiri daripada dua, iaitu nafkah zahir dan nafkah batin. Dan yang ketiga ialah hak mendapat bimbingan dan ajar. Isteri berhak mendapat bimbingan dan pendidikan daripada suami, seperti pendidikan agama, dan suami merupakan seorang yang bertanggungjawab untuk mengelakkan ahli keluarganya daripada melakukan dosa dan syirik. Dan yang seterusnya adalah hak layanan yang baik dan mesra, iaitu suami bertanggungjawab untuk melayani isteri dengan baik dan dilarang melakukan kekerasan. Dan seterusnya adalah hak keadilan bagi yang berpoligami. Isteri berhak untuk mendapatkan hubungan kemesraan dan nafkah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan giliran hari dan malamnya. Yang terakhir ialah hak ke atas harta sepercarian. Harta sepercarian adalah harta yang diperoleh daripada usaha sama suami dan isteri. Daripada hadis riwayat Abu Daud dari Muawiyah Al-Qushairi berkata, saya datang kepada Rasulullah SAW, lalu saya bertanya, bagaimana pandanganmu ya Rasulullah tentang isteri kami? Sabdanya, berilah makan dari makanan yang kamu makan, berilah mereka pakaian daripada pakaian yang kamu pakai, dan janganlah kamu pukul mereka, dan jangan pula kamu memburukan mereka. Dari segi nafkah pula, dalam surah At-Talaq ayat ke-7, Allah telah berfirman yang bermaksud, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkannya rezeki hendaklah dari harta yang diberi Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Selain itu, terdapat juga hak yang boleh dituntut isteri jika berlaku perceraian. Dalam surah At-Talaq ayat ke-6, Allah SWT telah berfirman tentang hak yang perlu diberikan kepada isteri yang telah diceraikan. Allah berfirman yang bermaksud, tempatkanlah para isteri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka itu untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka isteri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusu anak-anak untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Perlu diketahui oleh isteri jika berlakunya perceraian. Yang pertama adalah nafkah iddah. Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib dibayar kepada bekas isteri dalam tempoh iddah rajai disebabkan sesuatu perceraian. Dan nafkahnya adalah seperti nafkah makanan, pakaian, dan tempat tinggal menurut hukum syarak. Selain itu adalah mut'ah. Mut'ah ini adalah suatu bayaran yang wajib ke atas suami yang diberikan kepada isteri yang telah diceraikan tanpa sebab munasabah mengikut hukum syarak. Kadang mut'ah boleh ditentukan melalui persetujuan kedua-dua belah pihak. Sekiranya terdapat pertikaian mengenai kadar itu, mahkamah akan menentukan kadar bayaran mut'ah tersebut. Ke atas harta sepercarian. Harta sepercarian adalah harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan yang berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Harta sepercarian ini boleh dituntut oleh suami atau isteri di mahkamah yang berbidang kuasa. Harta sepercarian termasuklah seperti wang ringgit,
harta adik, harta tak adik atau apa-apa aset yang dihasilkan atas keputusan bersama dalam tempoh perkahwinan. Tuntutan harta seperti ini hendaklah dikemukakan ke Mahkamah Tinggi Syariah. Seterusnya adalah hak jagaan anak dan hadanah, bermaksud penjagaan anak-anak yang masih kecil yang belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri. Mengikut hukum syarak dan undang-undang keluarga Islam dan berkuasa, ibu adalah yang paling berhak bagi menjaga anak-anak yang masih kecil, iaitu di bawah umur 7 tahun bagi lelaki dan 9 tahun bagi yang perempuan. Dapat juga nafkah anak jika berlakunya perceraian, di mana suatu nafkah yang wajib ke atas seseorang bagi menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaan ataupun dalam jagaan orang lain. Terdapat juga tunggakan nafkah dalam isu perceraian ini. Tunggakan nafkah adalah nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami kepada isterinya dalam perkahwinan dan menjadi hutang ke atas suaminya dan wajib dibayar. Tunggakan ini boleh tuntut di mana-mana mahkamah syariah. Dan yang terakhir adalah hak tempat tinggal, di mana seseorang perempuan yang diceraikan adalah berhak tinggal di rumah di mana dia biasa tinggal semasa dalam perkahwinan selama tempoh iddahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin Ibrahim. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai konsep-konsep nafkah. Yang pertama adalah pengertian nafkah. Nafkah dari segi istilah ialah semua perkara yang diperlukan oleh manusia seperti makanan, minuman dan tempat tinggal. Antara sebab-sebab pemberian nafkah adalah disebabkan yang pertama adalah perkahwinan, yang kedua adalah keturunan dan yang ketiga kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga, yakni dilihat sebagai anak-anak yang diambil sebagai anak angkat. Menurut surah An-Nisa ayat 24, kaum lelaki itu adalah pemimpin yang bertanggungjawab terhadap kaum wanita kerana Allah melebihkan sebahagian daripada mereka, iaitu lelaki, atas sebahagian yang lain, iaitu wanita, kerana mereka menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Seterusnya adalah jenis-jenis nafkah. Nafkah terbagi kepada 4, iaitu nafkah diri, yang kedua nafkah tunggakan isteri, yang ketiga nafkah tempat tinggal dan yang keempat adalah nafkah iddah. Yang pertama adalah nafkah diri. Mengenai nafkah diri, iaitu isteri yang taat dan tidak nusyuh layak mendapat nafkah daripada suaminya. Manakala yang kedua adalah nafkah tunggakan nafkah isteri. Nafkah ini bermaksud nafkah yang tidak dapat ditunaikan oleh suami semasa tempoh perkahwinan dan menjadi hutang yang wajib dibayar oleh suami tersebut. Yang ketiga adalah nafkah tempat tinggal, iaitu hak tempat tinggal yang wajib disediakan oleh suami sepanjang tempoh perkahwinan. Yang terakhir adalah nafkah iddah, di mana nafkah ini merupakan nafkah yang wajib diberi oleh suami kepada isteri yang telah diceraikan selama masa berada dalam tempoh iddah raj'i. Seterusnya adalah mengenai kadar nafkah. Menurut surah At-Taqlaq ayat yang ke-7, hendaklah orang yang memiliki keluasan rezeki untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, maka hendaklah dia keluarkan nafkah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Allah tidak membebankan seorang yang melainkan sesuai dengan apa yang telah diberikannya, dan Allah akan memberikan kesenangan selepas kesempitan. Daripada ayat ini dapat dihuraikan bahawa kadar nafkah terbahagi kepada dua, iaitu kadar nafkah yang pertama iaitu melihat kepada uruf setempat dan kemampuan keadaan suami, manakala yang kedua adalah nafkah asasi yang paling minima, iaitu seperti makan dan minum sekurang-kurangnya dalam tempoh 3 hari. Seterusnya kita akan melihat kepada punca-punca terhadap isu ini. Antara puncanya ialah berkenaan sikap isteri tersebut yang terlalu memanjakan suaminya dan memberikan tamparan yang hebat kepada suaminya untuk berlaku culas dalam memberikan nafkah. Seterusnya berkenaan kekurangan atau keteknya ilmu pengetahuan keagamaan. Hal ini merupakan antara salah satu dari punca berlakunya pengabaian nafkah oleh suami. Seperti yang kita ketahui, dalam sebuah perkahwinan itu, bukanlah kita ingin mencari pasangan yang alim atau ustaz-ustazah semata-mata. Akan tetapi kita ingin mencari pasangan yang mempunyai jati agama yang utuh untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku dalam perkahwinan. Dan yang ketiganya pula ialah berkenaan terlalu mementingkan harta dan urusan dunia semata-mata. Keadaan ini berlaku pada masa kini di mana setiap
suami itu sememangnya harus mencari nafkah dan bertanggungjawab memberikan rezeki kepada keluarganya. Akan tetapi sekiranya kesibukan tersebut menyebabkan dia culas dan tidak memberikan nafkah kepada istrinya, ia melakukan sesuatu yang hendaklah dielakkan. Dan saya ingin masukkan satu daripada potongan ayat Al-Quran yang menjelaskan berkenaan mengenyar dunia semata. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah? Kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempat kamu. Apakah kamu puas dengan kehidupan tersebut? Sebagai ganti kehidupan di akhirat, padahal kenikmatan hidup di dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat sana, hanyalah sedikit. Surah At-Taubah ayat 38. Langkah-langkah mengatasi isu ini. Dan para isteri mempunyai hak yang seimbang dan kewajipannya menurut cara yang ma'ruf, tetapi para suami juga mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Surah Al-Baqarah ayat 228. Kaum lelaki itu lebih kuat, pemimpin ke atas kaum mereka, ke atas sebagian lainnya. Berdasarkan dua ayat di atas, telah memberikan satu gambaran yang jelas bahawa seorang suami memainkan peranan yang penting sebagai ketua keluarga, yakini pemimpin bagi isterinya. Namun begitu, tidak terkecuali bagi isteri untuk memainkan tanggungjawab, iaitu dalam menguruskan hal-hal berkaitan rumah tangga. Dan isteri juga seharusnya menasihati secara berhemat setiap kali berlaku kesilapan atau kesalahan daripada suaminya. Begitu juga sebaliknya, suami juga perlulah melakukan hal yang sama. Selain itu, setiap suami hendaklah meningkatkan ilmu berkenaan keagamaan seperti ilmu asas ibadah solat dan sebagainya, ilmu berkaitan rumah tangga. Oleh yang sedemikian, suami akan lebih memahami akan tanggungjawabnya dan tidak terkecuali juga bagi isterinya untuk mendalami ilmu agama. Antara contoh yang boleh diberikan adalah sewaktu pandemik COVID-19 ini, terpaksa gelintir para suami yang kehilangan pekerjaan mereka dan sudah tentunya berlaku perselisihan faham antara suami dan isteri. Oleh hal sedemikian, suami hendaklah berbincang dengan istrinya terlebih dahulu, dan perbincangan ini hendaklah dari hati ke hati antara suami isteri untuk mengelakkan berlaku kekeruhan dalam rumah tangga. Kesan pasangan yang tidak menunaikan tanggungjawab nafkah. Perkara pertama ialah berlaku nusyuz oleh suami. Bagi masyarakat Muslim di Malaysia, kebanyakannya hanya beranggapan bahawa nusyuz tersebut berlaku terhadap isteri sahaja. Akan tetapi nusyuz juga sebenarnya merupakan perkara yang boleh berlaku dalam kalangan lelaki juga. Nusyuz jika lelaki itu adalah merujuk kepada firman Allah SWT, di mana, dan jika seseorang wanita khawatir dan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya yang kedekut, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tidak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah An-Nisa ayat 128. Seterusnya, apabila berlaku nusyuz oleh suami, isteri juga boleh melakukan fitrah fasak dan seterusnya akan berlanjutkan sehingga kepada penceraian. Akan tetapi dalam penyelesaian ini merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Oleh itu, apa-apa tindakan sekalipun hendaklah berdasarkan syarat terlebih dahulu, dan perkahwinan tersebut hendaklah diusahakan untuk diperbaiki terlebih dahulu.